Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Kasih al-fadil tuan imam, tuan-tuan, puan-puan para jemaah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat beribadah, diberi kesihatan, dan kita dapat berada di bulan-bulan yang dinamakan bulan haram. Ada kan, di mana Allah Subhanahu wa taala firman bahawa dalam 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. As-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Lalu Nabi SAW menjelaskan tentang bulan-bulan haram. Kata Nabi, salasatun mutawaliyatun. 4 bulan haram itu 3 bulan dia berada berturut-turut. Bermula dengan Zulqa'dah yang sedang kita berada sekarang ni lah. Hari ini masuk maghrib tak saat ni, kita sudah pun berada di 25 Zulqa'dah. Yang keduanya ialah wa Zulhijjati, bulan Zulhijjah. Zulhijjah, 5 hari lagi kita akan berada di bulan Zulhijjah. Dan yang ketiga wa Muharram, bulan Muharram. Jadi 3 bulan ni dia duduk berturut-turut. Dan satu lagi dia diapit oleh bulan Jamadil Awal, Jamadil Akhir wa Sya'ban, iaitulah bulan Rajab. Jadi maka kita dituntut untuk melakukan amal-amal ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 hari lagi kita akan menerima bulan Zulhijjah. Antara bulan yang terdapat kelebihannya, bulan ini jadi mulia kerana terkumpul pada dia ibadat-ibadat besar. Antaranya yang paling besar ialah ibadah haji. Yang kedua ibadah korban yang dilakukan pada 4 hari di bulan Zulhijjah. Yang ketiga puasa. Salah satunya ialah puasa Arafah 9 Zulhijjah. Rasulullah menyatakan siapa yang berpuasa Arafah diampunkan dosanya setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. 2 tahun. Kan? Jadi sajalah saya nak peringat diri saya, tuan-tuan sekalian, kita berada di kesempatan dan bakal menerima kesempatan yang
ada keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biar dia berlalu begitu sahaja. Kalau Ramadan, antara yang teristimewa Ramadan ialah 10 yang akhir Ramadan. Kan kita pulun kan, bagi yang nak pulun lah. Bulan Zulhijjah dia lain sikit, dia 10 yang awal keistimewaan dia, fadilat ataupun kelebihannya terdapat pada 10 yang awal Ramadan, 1 sampailah 10. Dan diiringi dengan 11, 12, 13 dipanggil hari tasyriq. Itu pun kira masuk dalam hari 10 tu lah. Ada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis daripada Abu Daud, Ibnu Majah, riwayat Imam Bukhari dan juga Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil 'amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyamul asr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika syai'. Maksudnya tiada hari-hari yang beramal soleh padanya lebih disukai, dikasihi oleh Allah untuk kita lakukan, melainkan hari-hari yang 10 ini, 10 hari ini. Lalu sahabat tanya Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandingi dia?" Nabi kata, "Walal jihadu fi sabilillah." Sekalipun jihad fi sabilillah. Nak habaq kata besarnya amalan di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecualilah seseorang yang keluar perang sabilillah dengan jiwa raga dia dan harta benda dia, falam yarji' min zalika syai', kemudian dia tak balik semula. Apa pun tak balik mai dah. Dia pun tak balik mai, harta benda dia pun tak balik mai. Maknanya gugur syahid. Hak ni tak boleh lawan dah. Jadi tuan-tuan, nak habaq apa? Begitu besarnya, mulianya 10 yang awal bulan Zulhijjah, yang 5 hari lagi kita nak sambut. Mari kita bersedia untuk melakukan ibadah yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah ma min amalan apa, amalan soleh disebut di sini. Ayyamul amalus soleh fihinna, makna amal soleh. Amal soleh ni banyak. Apa saja yang berbentuk kebaikan buat. Puasa, sembahyang, sedekah, buat baik pada ibu bapa, kan, buat baik pada jiran-jiran kita, adik-beradik kita dan sebagainya, dipertingkatkan. Cuma kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, sebab yang menjadikan istimewa 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah kerana padanya terkumpul ibadat-ibadat besar. Sebab tu dia jadi mulia, seperti solat, puasa bayang raya, puasa, sedekah dan juga haji. Begitu juga dengan ibadah korban yang tidak dapat pada hari-hari lain. Buat haji bulan lain tak diterima. Terima dipanggil mabrur. Kalau buat haji bulan Muharram, dia tak dapat haji mabrur.
dia dapat haji Marlboro. Tak dikira, tak, sebab dia ada waktu yang ditetapkan. Begitu juga korban. Masa untuk berkorban ialah 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Lepas pada itu tak jadi korban. Kan 10 pula hendaklah dilakukan apabila kita mengetahui selesainya sembahyang sunat Aidil Adha. Kita kena tahu ni tukang sembelih ni jangan main geluh ya. So hari raya dia kata mai kita buat lepas subuh. Dia kena pastikan habis dah orang sembahyang raya walaupun dia tak sembahyang raya. Dia nak sembahyang payah, nak buang kasut but pakai pada ni korban. Dia kena tunggu bagi habis. Ni habis dah ni. Masjid Aisyah tak habis lagi. Tu surau tepi tu aja habis. Boleh dah. Ada yang boleh. Tak kira yang mana yang dah habis. Sebab tu sembahyang sunat raya Aidil Adha ni elok diawalkan. Pasal nak bagi masa kita menyembelih tu banyak. Jangan buat macam sembahyang raya puasa. Raya puasa selalu kita lewat 9:30. Memang sunat dilewatkan. Sebab nak bagi peluang orang bayar zakat fitrah. Bila takbiratul ihram saja sembahyang raya puasa habis dah masa untuk bayar fitrah. Jadi bagilah lambat sikit. Jadi sembahyang raya korban ni awal. Supaya masa untuk korban sampailah 10, 11, 12, 13 hari tasyrik 3 tu. 11, 12, 13 dinamakan hari tasyrik. Boleh sembelih lagi. Jadi 4 hari ya. Kan. Cuma hari 14 tu kalau boleh tu so buatlah. Kalau buat tak apa, cuma kita takutlah masa tu nak habis. Masuk saja maghrib habis. Kan. Kalau nak buat awal. Lepas subuh ke. Jangan lepas lohok baru perebah lembu. Lepas lohok baru pakai perebah dia bangkit lari. Jenuh ligan kita. Ligan. Dia pi sampai mana Bukit Malut mana baru jumpa lautan. Kita pun perebah elok nak geluh orang bang maghrib. Habis. Sembelih juga tak jadi korban. Dia jadi sembelih biasa, main buat kenuri, buat dengan sambil risik apa lah. Ya. Lagu tu ajalah. Jadi berhati-hatilah kalau yang nak buat 13 hari bulan. Jadi maknanya dia ada masa yang terhad. Masa lain tak boleh. Jadi itu kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani menjadikan Zulhijjah ataupun 10 yang awal itu dia terkandung ibadat. Dan orang ukuf 9 Zulhijjah. Kemudian mengerjakan ibadah haji, mabit di Mina, melontar jamrat dan sebagainya. Dan masa ketika itu kita melakukan korban. Lepas tu apa lagi? Puasa Arafah. Jadi dia terkumpul di situ ibadah-ibadah yang sunat yang tertentu. Jadi ambillah peluang keemasan ni untuk kita pergunakan. Antaranya saya nak sebut sini 7 amalan yang boleh kita buat, yang mudah kita boleh buat. Satu, selalu kita membaca Al-Quran. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala start daripada 1 sampai 10 Zulhijjah. Ataupun tak boleh baca, dengar orang baca Quran. Daripada kita mendengar benda-benda yang tak baik dan sebagainya. Hafal ataupun ulang kaji surah-surah yang kita baca. Mana kita mendekatkan diri dengan Al-Quran lah. Dari segi baca, dengar, menghayati makna ayat-ayat Quran tu. Yang kedua, solat sembahyang. Perbanyakkan solat. Sembahyang 5 waktu jangan bagi banyak lah. Dia dekat 5 ya, mana boleh lebih. Jadi nak buat macam mana?
kita semayang lah pada awal waktu, banyak bulan dah kita, maghrib dekat nak Aisyah, asar dekat nak maghrib, bagi habis cerita Korea dulu, aku nak tengok, nak semayang umpamanya. Mai bulan haram Zulhijjah, kita cuba untuk semayang biar tepat waktu kita semayang. Kemudian membaca surah-surah yang berlainan setiap rakaat. Setiap rakaat kita baca surah-surah berlainan. Sunat je lah, tak surah berulang pun tak apalah, jangan semayang. Kita nak beli lagu mana ustaz yang boleh kuliah qulhu, dua tu tak payah, tak apalah, kalau kita boleh kita menerah baca surah-surah yang berlainan. Kemudian sembahyang tahajud, ketika sembahyang itu kita memanjangkan bacaan dalam solat sembahyang tahajud tu. Selain daripada sembahyang, yang ketiga, amalan kebajikan. Kebajikan ni banyak. Buat keluar zakat yang dah cukup syarat, kalau kena dia buat keluar, dia kira haul dia bulan Zulhijjah, buat keluar lah, jangan duduk tunggu lagi. Tunggu dah setengah orang dia tunggu juga, tunggu saat ni dia pun nak bagi dividen ni, ataupun dia masuk pelaburan, kata kalau biar dalam 2 bulan lagi boleh lebih sikit, tak payahlah. Zakat wajib bila cukup haul, cukup nisab, cukup masa dia setahun buat keluar, kalau kena pada bulan tu lah. Kemudian berbelanja untuk ibu bapa, jangan berkira ya, tak ada Allah bagi rezeki, rasa nak beli kat mak dia pakaian, ayah dia bapanya sebagainya kan, tak ada duit banyak, biang ayah duk pakai Datsun Kano dari dulu sampai lah. Dia dengan wildfire lah, dengan apa semua, pak dia duk naik Datsun Kano, mampu kata jalan. Ini kita alhamdulillah, aku nak syukur bulan ni aku nak buat baik pada ayah pun. Nak beli kereta baru kat dia beli. Pak terima kereta baru, mak baru pun dia terima kan. Jadi menyukakan hati mak bapak, saudara mara, rakan, taulan dan sebagainya. Yang keempat, berpuasa. Tuan-tuan, berpuasa sekerap yang kita mampu pada 9 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Tadi kita sebut 10 yang pertama kan, jangan perderah puasa sampai 10 Zulhijjah. Barang siapa berpuasa pada 10 Zulhijjah, maka bengonglah ia. Tu hadis saya lah. Pasal 10 tu hari raya, haram berpuasa. 10, 11, 12, 13 jangan duk mereka puasa. Masa ni diharamkan, dan juga raya puasa. Jadi ada berapa hari yang diharamkan puasa? 1 Syawal raya puasa, yang kedua 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12, 13, 5 hari ini jangan puasa, haram hari itu. Maka kita puasa lepas pada 13 Zulhijjah. Yang dituntut kita berpuasa kerana kita nak menghidupkan 10 yang akhir itu 1 sampai 9, sunat je lah. Tak larat, tak puasa, buat lain. Tapi bila sampai, kalau hari lain tak boleh puasa, sekurang-kurangnya 9 tu buat. Yang ni Rasulullah tak pernah tinggal 9 Zulhijjah, iaitu hari jemaah haji Uquf di Arafah. Disunatkan kita yang tak mengerjakan haji ini berpuasa, dia panggil puasa Arafah. Yang ni besar ganjaran dia, diampun setahun yang telah lalu dosa kita dan setahun yang akan datang. Saya nak cadang tuan-tuan, mai kita hidup balik amalan ni. Tahun ni ajak tu imam, kita pakat-pakat kita buat majlis berbuka puasa 9 Zulhijjah di masjid. Biar satu qaryah, anak qaryah kita tahu
Ni petang ni tu imam belik dia buat kenuri belum maghrib. Bagi dia bertanya, kenuri apa? Kenuri buka puasa. Kita pun pakat meh bagi nak perkenalkan kepada masyarakat kita, anak-anak muda kita, bahawa hari ini disunatkan berpuasa 9 Zulhijjah. Mai buka puasa. Hak tak puasa pun buat puasa mai. Kira apa? Kita nak bagi tahu kata ini adalah syariat, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena nak tengah tu buat tahlil apa sikit, lepas tu orang bang buka puasa. Sampai risik jangan lupa. Jadi kita dapat pahala tuan-tuan. Kita menghidupkan, ajak anak-anak isteri kita semua. Ni ayah punya perintah, semua anak-anak dalam rumah ni hari ni kena puasa 9 Zulhijjah. Kita paksa mana pasal apa? Pasal nak bagi pengajaran supaya dia ingat. Esok dia pun buat kat anak-anak dia pula. Hiduplah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah cara tu kita boleh buat. Lagipun tuan-tuan, cuba tuan-tuan puasa. Kalau 9 Zulhijjah tu kita puasa, so kan, lepas tu buka puasa, malam tu takbir, esok tu raya, baru seronok raya haji. Orang hak tak puasa terus raya dia tak ada apa, biasa gitu, dia pergi JT melilau gitu, dia kata hari tu raya habis sangat, dia kata sembelih lembu, hak tu je, no? Tapi kalau kita puasa, dia roh kita tu berhari raya Aidil Adha tu dia main. Benarnya kita belah kita ni ya, kalau belah Thailand, Kelantan, Terengganu, meriah puasa, puasa pula raya Aidil Adha. Pakat balik merayakan sampai kita nak makan tom yam pun tak ada orang nak masak. Tunggu lepas raya haji baru dia pemai balik. Kan? Belah tempat kami lah. Jadi dia tutup restoran pasal raya haji. Kan? Kerana ialah dia juga sebenarnya perayaan kita yang besar dalam Islam dan punya pengajaran yang cukup banyak untuk kita hayati. Jadi puasa 9 Zulhijjah nak abang tadi. Kalau boleh, tak boleh 9 hari, buatlah Isnin kalau kena, Isnin, Khamis sebelum 10 tu kan. Buat. Kan kalau tak boleh setiap hari. Segan juga Isnin, Khamis. 9 bulan ni jangan segan. Kita buat macam dia kata tadi, kita puasa ramai-ramai biar jadi satu benda yang kebiasaan lepas ni kepada anak-anak kita, masyarakat kita dan sebagainya, macam mana kita duduk dalam bulan Ramadan. Jadi kita sambut hari raya tu, dia ada seronok dia. Kan. Habis tak mau puasa, ingat ko ada qada kita dulu. Qada yang bulan Ramadan dulu. Buat dalam 9 hari bulan Zulhijjah. Tentu kan. Kemudian hari raya Aidil Adha dan ibadah korban, itu amalan yang kelima. Yang kelima. Kan? Apa yang disunatkan, dituntut pada kita? Tidak memotong kuku dan rambut sehingga selesai menyembelih binatang korban. Sunat. Jangan tuan-tuan beli semua perut kan, silap masuk dah korban ni, tak boleh kerak kuku. Sunat saja. Masuk saja 1 Zulhijjah kita tak potong kuku kita, rambut kita, janggut, misai kita biar sampailah lembu kita tu disembelih, barulah kita semat balik cukup apa semua kan tuan-tuan. Tak ada apa sunat lah, tapi sunat pun kan, kalau kita buat sungguh-sungguh, kita menghayati ibadah haji di sana kan. Bila seorang tu niat haji, lagi dia tak tahallul awal dengan dia melontar Jamratul Aqabah, ataupun dia balik ke Mekah, dia tawaf haji, dia tak boleh buka ihram dia, duduk dalam ihram gitulah. Jadi kita pun menghayati
semangat menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang orang melakukan ibadah haji itu duk buat di Mekah. Tak duk sekali lelaki bini kan. Kemudian tak pakai wangi-wangi apa semua, tak pakai pakaian berjahit. Kita taklah sampai lagu tu. Kayak gitu tuan pergi buat lagu tu pula masuk-masuk satu Zulhijjah. Cuma kita tidak motong kuku, rambut dan sebarang bulu-bulu di jadi siapa yang nak buat sunat ni, saya ingin sarankanlah hujung bulan Zulkaidah ni, esok 1 Zulhijjah, hari ni pergi potong saja. Tak apa, sebelum maghrib 1 Zulhijjah potong rambut, buat nombor 2 ke apa semua. 9 hari je, tak ada nak panjang mana kan. Kalau kita tak mau lah tengok bersorongeh, tak mau tapi kalau bagi mengerjakan ibadah haji biasa, orang yang buat haji ifrad, tuan-tuan lagi sekan haji ifrad ni dia lama, dia masuk Mekah awal dengan niat haji. Itulah yang sepatutnya bila kita sampai di miqat zamani, kan, miqat masa kan, lepas Syawal saja masuk Mekah dia kena niat haji, tak boleh niat umrah, tapi ada cara kita boleh keluar, boleh masuk Mekah musim haji dengan niat umrah tapi kena dam. Tu yang orang buat haji tamattu', tu nama dia, haji tamattu'. Tamattu' ni makna sedap-sedap. Haji sedap lah, tak pakai ihram. Lepas tu kan syok, boleh merapu, boleh apa semua. Saya biasa bertugas banyak kali lah di Mekah. Saya tak buat haji tamattu', haji ifrad. Pasal kita jenis merapu, duduklah ihram, bukan boleh bercakap tu alam sembang ni. Kita jenis duduk kedai kopi, jenis je syok-syok makan. Begipun nak bekerja pula, tak payah lagi duduk marah kat orang, maaf lebih kurang kita duduk tengkak jahanam, ifrat jadi buat tamattu' kita masuk yang kata tamattu' tu bersenang-senang, iaitu masuk Mekah musim haji dengan niat umrah. Kita masuk khusus umrah pula kat tuan-tuan, tak apa bila masuk kita tawaf. Tawaf tu nama tawaf umrah. Lepas tu kita sa'i umrah. Lepas tu kita tahlul, bergunting. Lepas tu kita buka ihram kita. Lepas tu tak apa macam duk di Sungai Bulu. Tak apa buat nak buat apa-apa semua tak apa boleh. Sampai 8 Zulhijjah malam kan kita pun pakai ihram balik. Ihram apa tu? Ihram haji. Duduk di hotel tu, nak turun kita pun niat haji. Aku berihram haji lah, niat. Tu aku pakai ihram pula. Pergi ke Arafah. Esok tu 9 bulan nak ukuf. Ukuf ni penting. Al-Hajjul Arafah, haji itu di Arafah. Siapa pergi buat haji dia tak boleh ukuf di Arafah, walaupun hak lain dia buat dia tak dapat haji. Kalau hak lain tu boleh berkira lagi, boleh dam lah, boleh apa semua, tapi tang ukuf tu kena pergi. Sebab tu kalau kita pergi haji, musim haji nu hak duk di hospital pun suruh buat keluar bagi duk di Arafah saat nak bagi dapat haji. Lepas tu balik pula hak lain tu kira lah upah ke wakil ke apa ke. Kita sendiri kena pi tu dalam ihram lah, dalam pakai ihram kena jaga pantalan semua sampailah kita pi ke Mina, Muzdalifah, Mina. Lepas tu melontar Jamrah Aqabah, barulah boleh buka, boleh cukup kepala, relax balik tapi tak habis lagi wajib haji yang kita buat. Jadi kita duduk dalam ihram, jaga pantang larang, taat pada Allah. Jadi nak menghayati roh ni lah, mentaati perintah Allah. Bagus juga kita buat sunat. Kita pun tak potong kuku, tak potong.
pakai bila saya gitu tuan pakai ihram lah, entah nak tunggu sembelih korban haru no. Pakailah seluar pentelun ke apa ke, pakai bila tak ada apa semua yang tu. Jadi untuk kita juga menghayati ibadah haji yang sedang berjalan di Mekah. Tu no. Jadi itu satu sunat no. Kemudian kita ikutlah apa-apa sunah-sunah yang dibuat sembahyang raya dan sebagainya, mengerjakan sembahyang raya, mengerjakan ibadah korban dengan hati yang ikhlas. Rasulullah kata tidak ada amalan yang lebih afdal dilakukan pada 10 Zulhijjah melainkan iraqatid dam, menumpahkan darah, bukan kelai, maknanya menyembelih binatang. Itulah amalan paling afdal kita lakukan pada hari raya korban, iaitulah pada 10 Zulhijjah. Sangat-sangat dituntut tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi kita mazhab Syafi'i, sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat-sangat dituntut. Paling kita tak mampu pun dalam hidup kita ada sekali kita buat. Itu kata sunat muakkad. Paling baik pula kita melakukan ibadah setiap tahun. Setiap tahun sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Kata Rasulullah, wahai tuan-tuan sekalian, hendaklah setiap keluarga pada setiap tahun mengadakan ibadah korban. Yang ni yang mampulah, hadis daripada Abu Daud, riwayat Abu Daud. Tuan-tuan, kita ada mampu, kita duk kira Allah Ta'ala bagi kat aku lah, no? Ada duit kena boleh buat korban, buat. Itu terbaik. Setiap tahun kita buat. Ada setengah orang duk habang kata nak masuk korban, kami masuk dah dulu, orang kata semua hidup sekali aja. Kan, itu paling kita lekeh lah, tak mampu. Ni tuan-tuan, gelang emas kat siku, tiap-tiap tahun pergi duk tukar, jual hak nu, tukar hak ni. Mai nak korban dia kira semua hidup sekali. Hak Tuhan bagi kat dia, dia tak kira. Malu kita ke Allah. Allah bagi dulu rumah, ada apa, ada dapur ada, lanjung ada, beranda ada, angkat buat 2 lapis, no? Main korban dia kira seumur hidup sekali, tak kena. Nabi kata kalau boleh tiap-tiap tahun setiap keluarga buat. Ada dalam keluarga kita tu yang buat tiap tahun. Tuan-tuan, ini salah satu daripada tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat harta, nikmat wang ringgit Allah Ta'ala bagi kat kita. No? Tuan-tuan sekalian, rugikah? Dah, Allah ganti. Kita tengok kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Allah perintah buat, perintah sembelih Ismail. Ismail pun dengan rela hati serah tengkok dia. Bila dua-dua ni berkorban, kerana apa? Kerana patuh perintah Allah. Dua-dua beranak patuh perintah Allah. Apa yang Allah bagi? Faqadaina bizibhin azim. Allah gantikan dengan penyembelihan yang mulia yang didatangkan daripada syurga, iaitulah kibas, no? Yang dikorbankan oleh Habil, no? Zaman anak tu Adam dulu ni buat ganti. Bukan, Allah ganti. Bila kita berkorban untuk Allah, Allah ganti. Duit yang ada kat kita tu mai mana kalau Allah tak izinkan? Kita hanya mampu berusaha. Yang nak bagi rezeki itu Allah. Allah bagi rezeki, kita berkira nak buat ibadat kepada Allah. Tuan-tuan, kita boleh macam Langkawi ni, kita boleh berniaga, boleh buka kedai makan, boleh apa semua. Tak tahu nak jadi cerita feri tak boleh jalan. Siapa nak main?
Ni pun kalau pukul 1 habis dah. Apa dia heran. Dulu dia pun kata pasal air tak ada, air keris surut. Ni air banyak pun bot tak ada, feri tak ada juga. Jadi sebab belakang kita jadi sebab COVID, kita tengok bagaimana Allah mampu menahan rezeki dia kepada kita. Allah dah tunjuk dah. Jadi bila mai dah kita sedar, Tuhan tegur kita dengan COVID-19 ni, tuan-tuan, lumpuh habis kan, semua kita rasa susah. Tu menunjukkan bahawa rezeki daripada Allah. Kita hanya mampu rancang, mampu atok, mampu plan bagi elok, tapi kalau dia tak mau bagi, tak ada. Jadi kita Allah bagi, buatlah sebagai menandakan syukur kepada Allah. Doa supaya Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, dan kita mengharap Allah ganti sebagaimana Allah ganti Ismail dengan kibas. Yang tu kita kena yakin juga, tuan-tuan. Cukuplah, Tuhan dah tunjuk dah kat kita. Siapa tak nampak lagi, saya tak tahu nak kata. Sampai 2 tahun merana. Jadi para mugara pakai smart elok, kata goreng cakor tiaw tepi jalan. Tuhan punya tegur, kalau nak habaq kat kita, hampa hanya mampu berusaha ikhtiar, yang nak bagi aku lah ni Allah minta untuk kita lakukan korban, bukan untuk Allah tapi untuk kita pahalanya tu Allah nak bagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, buat korban yang mana mampu, jangan berkira, jangan rasa kurang duit kita apa semua, dan buat bagi elok lah, ikut syariat yang ditetapkan. Bersedekah, kena sedekah daging korban kita tu kepada fakir miskin. Kita ambil paling banyak, kita nak boleh ambil pun, kata ulama 1/3, 2/3 lagi sedekah. Jangan 2/3 ambil kat kita sampai penuh peti nak tutup tak boleh, kaki lembu dah keluar. Tu bukan dia kena lebih sedekah, paling banyak 1/3. 1/3 untuk tuan korban, boleh juga kita buat macam ni. 1/3 untuk fakir yang betul-betul miskin, kata ulama. 1/3 lagi untuk kita hadiah kepada orang yang bukan miskin lah, di kalangan jiran kita kan, kawan-kawan kita sebagainya. Ataupun kita bagi ke fakir miskin 2/3 tu pun tak apa, boleh buat elok-elok. Ada juga orang yang tak reti bahasa, masuk korban dia musim satu Langkawi, dia pergi tanya, bukan tanya harga lembu, dia tanya nak bagi kat tuan korban banyak mana. Kata 10 kilo. Tak apa, Masjid Aisyah bagi 3 kilo kata. Tapi cari nak beli bagi banyak, hampir belilah sepaha balik kantor rumah. Konsep dia ialah nak bersedekah bagi kepada fakir miskin sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat Tuhan bagi kat kita. Boleh makan minum tak ada masalah apa semua. Orang yang tak ada Allah tak rezekikan macam kita. Yang nak makan daging sehari seminggu pun payah. Kita nak bagi, nak cari mereka ni, nak bagi sebagai tanda syukur. Aku pun kalau Allah tak bagi, lagu mereka ni lah. Barulah yang dikatakan la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur kepada aku, kata Allah, nescaya aku akan tambah nikmat kepada aku. Jadi korban ni makna dia korban daripada bahasa Arab, perkataan dia qaraba. Qaraba tu maksud hampir, dekat. Hampir apa ni? Kita buat keluar duit, kita beli satu bahagian, jadi 7 bahagian kita sembelih. Itu adalah untuk qaraba, korban, mendekat. Mendekatkan apa? Mendekatkan diri kita dengan Allah. Tu. Kalau kita jauh dengan Allah, kita tak buat. Tapi nak menyatakan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia membawa kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Kita kena adalah sifat kita, sifat yang mendekatkan diri dengan Allah. Ada juga orang buat korban tiap-tiap tahun, masjid tu tak main tu, dekat kot mana? Apa dia dapat daripada korban dia?
nak menghayati kenapa Nabi Ibrahim sanggup menyembelih anak dia. Sebab dekatnya hati Nabi Ibrahim dengan Allah. Kenapa Nabi Ismail tak ada bantah bila Nabi Ibrahim kata, ya bunayya inni ara fil manami an azbahuka fanzur madza tara. Wahai anak kesayanganku, ayah telah diberi wahyu dalam tidur supaya menyembelih engkau. Apa pendapat engkau? Dia 2 kali dia mimpi. Mula mimpi di Mina, tidur di Mina, dapat mimpi. Bangkit pagi, Nabi Ibrahim duk fikir, duk renung, betul ke perintah Allah ni. Duk fikir tu dipanggil tarwiyah. Maka hari itu dipanggil hari tarwiyah. Ikut ibadat haji tuan-tuan, susunan dia kan, kita nak pergi buat haji, dia kena pergi Mina dulu. Lepas Mina baru pergi Arafah. Kita turis Arafah sebab bahaya buat tarwiyah ni. Dia sunnah kena pergi tarwiyah dululah. Kita tengok hari tu yang berita kena pijak jemaah kita apa semua kan, sebab tarwiyah lah. Jemaah lain tu depa cukup nak tak tinggal Mina ni, pergi Mina dulu. Jadi atas faktor keselamatan, maka Malaysia adalah antara negara yang tidak membenarkan melakukan tarwiyah. Itu pun ada celah-celah tu yang geng-geng sunnah ni lah, depa pergi juga. Kita tak kata apa, tanggungjawab dia sendirilah. Dan tinggal yang tu tak ada masalah apa, tak kena dam apa, kita terus ke Arafah. Jadi sejarah dipanggil tarwiyah tu sebab Nabi Ibrahim bangun, dia duduk renung tu, duduk tengok duduk fikir, maka dipanggil hari tu hari tarwiyah. Malam kedua di Arafah sekarang, Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Bila bangun pagi barulah dia tahu itu adalah perintah Allah. Tahu dalam bahasa Arab dipanggil Arafah. Arafah mengetahui, maka dipanggillah di situ padang Arafah. Tu sejarahlah, tu bersih Nabi Ibrahim. Tu Adam pun kan jumpa tu Adam dengan tu Hawa pun di Arafah juga. Ada riwayat menyatakan di bukit Jabal Rahmah. Tu Adam naik belah ni, tu Hawa naik belah ni. Setelah keluar dari syurga, lama duk cari, dijumpa di atas tu, jumpa kenal, Adam, abang Adam pun kata adik Hawa. Dia pun kenal tu pun dia panggil Arafah. Lepas tu adalah tu Syekh Umrah ni Syarah Tabah. Saya dengar pun dah tergelak situ, pun tak kenal dia mutawif lah sebab kata, tuan-tuan sekalian, inilah dia Jabal Rahmah, bukit yang menemukan Tok Adam dengan Tok Hawa. Jadi siapa-siapa di kalangan tuan-tuan yang berat jodoh, atau anak-anak yang orang tak minta-minta lagi jodoh, naiklah atas tu, mintalah jodoh, insya-Allah akan bertemu jodoh sebagaimana bertemu Tok Adam dengan Tok Hawa. Sungguh tuan-tuan, naik tu doa anak kita kan lama tak teringin nak nikah, tak jumpa jodoh, doa kat depa atau kat kita kah? Doa. Sebab tu orang pergi laki bini sampai bukit tu dia cukup bang tengok laki dia minta doa apa. Kan minta doa temu jodoh aja, kaca ada liga daun. Tapi sungguh insya-Allah makbul. Bagaimana Allah pertemukan Tok Adam dengan Tok Hawa, doalah yang bujang-bujang ni doa. Turun tu tak ada balik jumpa dah jodoh ni. Bangladesh ramai duk tarik unta semua ke bawah tu. Tentu ni. Jadi Nabi Ibrahim anak yang sangat dia sayang. Sekian lama, puluhan tahun duk tunggu, duk minta ke Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah kepadaku anak yang saleh. Waktu tu dengan Siti Sarah tak dapat anak. Akhirnya kahwin Siti Sarah, suruh Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar. Tu makbul doa minta anak. Nabi Ibrahim tak dapat anak, yang dia minta ke Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah bagilah anak yang soleh. Kita tak ada anak, ya Allah ya Tuhanku, bagilah kat aku bini seorang lagi. Terus minta.
Nabi Ibrahim tak, Allah bagi lagu mana? Allah buka pintu hati Siti Sarah, kahwinkan dengan Siti Hajar, barulah dapat Nabi Ismail. No. Dah tu dah dapat sekian lama ndak, Tuhan suruh sembelih pula. Kalaulah hati yang jauh dengan Allah tak boleh buat perintah Allah. Ni nak abang nak cuit dah tadi. Kita ni yang ada duit kalau tak boleh buat korban, makna hati kita jauh dengan Allah. Sebab tu Nabi kata siapa yang ada kemampuan tapi tak buat korban, fala yataqarrabanna, jangan dia hampir musallaya, tempat sembahyang aku. Nabi tak bagi sembahyang dengan dia. Orang ada duit tak mau buat korban, jangan dia hampir tempat sembahyang. Ismail pun tuan-tuan tengok macam mana dia boleh kata ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, wahai bapakku, kalau itulah perintah Allah, jalankanlah perintah. InsyaAllah ayah akan dapati saya daripada kalangan orang yang sabar. Kalau Ismail tak punya hati yang dekat dengan Allah, dia tak boleh jawab lagu tu. Dia jawab lagu lain. Dia jawab lagu mana? Pak dia kata ni semalam ayah dapat wahyu dalam tidur sembelih hang. Apa pendapat hang? Dia akan tengok muka pak dia. Ayah malam minum air ketum banyak apa dia kata. Pagi ni tak buat pun. Kan. Tapi tak, kerana dekatnya hati. Jadi yang ni yang kita nak miliki. Kita nak tunjuk ke Allah, no? Pada orang yang semua yang melakukan korban ni, kita orang yang hampir dengan Allah. Hati kita bergantung dengan Allah. Kita nak tunjuk syukur dengan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Jadi itu yang kelima. Yang keenam, kita disunatkan juga amalan yang boleh kita buat di 10 hari itu, banyakkan zikir dan juga doa. Mintalah kepada Allah banyak-banyak zikir, doa. Lebih lagi hari Arafah, walaupun kita tak mengukuhkan, kita tahu ni masa ni zuhur Arafah ni, doa insya-Allah antara doa yang dimakbulkan oleh Allah. Dan kemudian lagi boleh kita buatlah hubungan silaturahim, no? Dengan adik-beradik, masyarakat dan sebagainya. Dan lain-lain lagi lah amalan-amalan kebajikan yang kita mampu buatlah, no? Di 10 yang awal di bulan Zulhijjah ni insya-Allah. Jadilah takat tu sebagai peringatan kita sebenarnya kita nak masuk bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita dapat mempertingkatkan amal ibadah kita, no? Bagaimana meningkatnya umur kita. Kan umur tambah, amal ibadat kena tambah. Nabi kata khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik ialah sebaik-baik manusia ialah orang yang umurnya panjang, amalannya semakin elok. Kalau sebelum ni kita umur 50 dah lebih, sebelum ni tak pernah puasa main bulan Zulhijjah, puasa 9 Zulhijjah. Kita buat biar umur kita panjang, amalan kita elok, panjang. Kan? Itulah yang kita harapkan. Tumpang kita masih mampu bernyawa, mampu melakukan kebajikan, Allah masih hidup bagi rezeki kat kita, buat dan buat. Jangan tunggu. Nabi kata badiru bi'amal salih, segeralah kamu buat amal-amal soleh. Nak buat amal soleh ni jangan duduk tangguh. Pasal apa? Mungkin kita tak akan dapat masa yang kita tangguh dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.